Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, dalam musim Covid ni, mari kita belajar sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya juga agar majlis ilmu, pengisian ilmu tidak terlepas begitu saja dengan kita. Sidang jamaah yang dikasihi, apa untungnya kita menjadi seorang yang bertakwa? Lebih-lebih lagi selepas daripada Ramadan. Nak bawa sifat takwa itu sampai keluar Ramadan. Kerana takwa inilah janji pembelaan Allah di dunia dan janji pembelaan Allah di hari akhirat. Di dunia Allah janji untuk membela orang takwa, mu'iddat lil muttaqin. Syurga untuk orang bertakwa di akhirat. Di dunia Allah sebut wallahu waliyun muttaqin. Allah di pembela, penolong bagi orang bertakwa. Menjadi orang takwa artinya kita berada di pihak Allah, menjadi orang Allah. Janji Allah. Tidak ada dalam Al-Quran Allah janji nak tolong orang Islam. Jadi kalau kita, saya, tuan-tuan, perempuan, sidang jemaah semua melihat umat Islam dikonyol oleh musuh bagaikan lauk yang sedap kerana kita tidak ada peningkatan dalam hidup kita. Tidak ada janji dalam Al-Quran wallahu waliyun muslimin. Allah dipembela pada orang Islam. Walaupun syarat nak balik jumpa Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, kata para rasul berwasiat sebelum mereka wafat kepada anak-anak dan juga kepada pengikut mereka, melainkan kamu seorang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetapi dalam hidup ni kita kena ada peningkatan. Syarat nak balik jumpa Allah mesti Muslim. Tapi Muslim saja tidak ada janji selamat. Sebab tu kita lihat ada orang-orang yang membawa amal yang banyak tapi miskin, muflis di hari akhirat. Siapa mereka tu? Mereka tu Muslim. Kerana merasai bahawa apa yang kita buat tu cukup. Hal inilah menjadikan kita kadang-kadang merasai puas dengan apa yang kita buat. Padahal di sisi Allah belum tahu lagi perkara itu menjadi baik. Saya buat contoh tentang bab solat. Beza seorang yang muttaqin solat dengan seorang Muslim biasa. Seorang Muslim biasa contoh dalam bab waktu solat sahaja. Dia mungkin memilih nak solat pukul berapa yang dia suka. Kata Zuhur masuk pukul 1.20. Mungkin dia solat pukul 1.20 jika ada kesempatan. Jika tidak, bagi dia yang penting solat dalam waktu. Dalam waktu artinya tidak masuk waktu berikutnya iaitu asar. Dia mungkin solat pukul 2.20, dia mungkin solat pukul 3.20, 4.20, asalkan jangan 4.30. Contohnya masuk asar. Maksudnya dia memilih waktu, dia bagi sisa-sisa waktu dia. Muslim begitu sifatnya. Bagi penting dia buat. Sebab dia suka bandingkan diri dia dengan orang lain, orang di luar Islam ataupun orang Islam yang lebih teruk daripada dia. Tapi muttaqin tidak. Dia melihat pada orang yang lebih daripada dia. Dia memburu darjat di sisi Allah. Dia memburu redha Allah. Bagi dia solat awal waktu. Kenapa? Dia rasa dia tengok keliling dia. Banyak benda yang dia nak dapat. Dia bernafas, tarik nafas ada. Lepas nafas boleh. Dia pandang aja ke sana, dia boleh lihat dengan matanya berbagai warna. Dia boleh hidu apa dia nak. Dia boleh mencium sesuatu yang dia suka. Dia boleh menjamah sesuatu yang dia inginkan. Boleh memilih nak makan apa atau tidak. Maksudnya hak dia, dia nak waktu tu dia dapat. Tak patut hak Allah dia lewatkan. Tuan-tuan nampak kan perbezaan antara muttaqin dengan Muslim. Sebab Muslim ni dia melihat kepada kebaikan Allah yang Allah dah bagi kat dia. Tak patut dia membuat sesuatu yang kurang kepada Allah. Tentang bab pakaian. Muslim dia pakai ikut suka dia. Sebab bagi penting dia tengok kata syarat asas sah solat itu ialah menutup aurat. So bagi dia tutup aurat. Dia boleh pakai pakaian kain je. Yang penting atas pada pusat, bawah pada lutut. Syaratnya tutup aurat. Tapi doa yang kita minta di masjid, di rumah sama kan? Kita minta apa? Minta syurga. Kita minta syurga firdaus. Kita minta keampunan daripada Allah. Tapi cara kita sembah berbeza. Kemudian kita heran kenapa doa kita tidak makbul. Kenapa hajat selalu tertunggak. Kenapa manusia kurang baik dengan kita. Rupanya kita tidak baik dengan Allah. Maafkan saya kalau saya guna istilah, kita biadab dengan Allah. Allahu Akbar. Muttaqin tidak demikian. Dia tidak membezakan. Dia tahu yang Tuhan yang dia sembah di rumah sama dengan Tuhan yang dia sembah di masjid. Kenapa berbeza cara menyembah? Ini muttaqin. Tuan-tuan, perempuan, ni kita nak buru, kita nak dapatkan hal inilah lepas pada Ramadan supaya kita boleh bawa sifat ni
Kalau panjang umur sampai sebulan-bulan akan datang. Kalau tidak pun, buah pada Ramadan itu nampak. Sebab buah pada ibadah dan lahirnya akhlak. Itu buah ibadah. So, tanda kita nak nampak kita ni bagus atau tidak, Ramadan berjaya atau tidak, tengok akhlak kita. Tengok akhlak dengan Allah paling utama. Kenapa tak payah keluar modal yang banyak? Situ kalau kita nak start betulkan. So, masih berada di bulan Syawal, tuan-tuan dan puan, jom, ayuh kita betulkan sikap kita dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah senaraikan kita dalam senarai para muttaqin. Akhir sekali, dalam kesempatan yang pendek ni, saya ingin menyebutkan bahawa kalau khatib naik atas mimbar khutbah, apa dia sebut tuan-tuan dan puan? Dia akan kata apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Seru supaya kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Menjadi orang takwa ini, Masya Allah. Kalau kita seorang, kita rasa kita berteman dengan Allah. Kalau kita lapar, kita boleh rasa kita kenyang. Sebab Allah bela kita. Bila kita angkat tangan, walaupun doa itu kita tak nampak kemakbulan, tapi hati kita rasa puas. Kenapa kita boleh bercerita sesuatu kepada yang boleh memberi. Tuan-tuan pernah kan sembang dengan orang, kadang tuan-tuan boleh tengok orang tu angkat jam. Tapi apa? Dia tak mau lama dengan kita. Kerana kita sembang dengan orang yang rapat kita, isteri kita, suami kita. Sembang dengan anak kita sendiri pun, dia dah start dah nak angkat punggung. Kalau ayah buat angkat surat khabar, nak tengok dekat phone. Manusia begitu sikap, tapi tidak Allah. 2 jam ke 1 jam. Tak ada malaikat main duduk tepi kita, dah, Tuhan dengar dah. Berapa jam kita nak cakap pun cakaplah. Jadi para muttaqin dia memburu sungguh. Dia jaga betul cara dia bertutur, cara dia lihat, cara dia dengar. Kenapa? Semua tu mempengaruhi diri dia untuk menjadi orang yang bagaimana. Antara sebab seorang tu dapat khusyuk dalam solat ialah dia jaga benda ni lah. Sebab benda tu akan datang bertimpa-timpa waktu kita solat. Apa kita cakap, kebiasaan yang kita tengok, semua tu akan dia datang terjah. Sampai kita boleh hilang. Kita baca tapi kita tak tahu kita baca apa. Sampai paling parah kita tak tahu rakaat berapa dah yang kita solat. Masya Allah. Ada orang waktu tahiyat baca Fatihah. Waktu Fatihah baca tahiyat. Masya Allah. Kata kita tak duduk kat situ pun roh kita. So macam mana nak membuahkan akhlak kalau ibadah kita lambat macam ni? Dan yang paling penting nak sebut sini tuan-tuan puan, kita kena hati-hati sungguh-sungguh. Sebab mungkin kita buat itu sah segi lahirnya. Maksudnya wuduk cukup 6 rukunnya. Solat cukup 13 rukunnya. Kita mula daripada niat, kita takbiratul ihram sampailah kita bagi salam, elok ke semua. Rukun qaulinya, rukun fi'linya dan tentunya rukun qalbinya kita jaga ke semua. Nampak elok dah. Malaikat pun bawa naik setiap kali kita habis solat nak persembahkan kepada Allah. Malaikat tu sendiri pun dia makhluk macam kita, dia tak tahu tahap amalan kita tu bagaimana pada pandangan Allah. Sampai di hadapan Allah yang paling kita takut. Sah dah, makbul atau tidak. Ijabah tak. Tuhan terima tak? Yang tu menentukan segala-galanya. Takut di situ, mencelah dosa-dosa batin. Ada riak, ada ujub, ada sum'ah. Allahu Akbar. Dia mencacatkan pahala amal. So bagaimana nak jernihkan hal ini? Kita kena jaga semua panca indera lahir kita. Sebab sifat orang takwa begitu. Berjalanlah di atas jalan takwa. Berhati-hati tuan-tuan. Apa kita makan menentukan. Apa kita cakap, apa kita type. Semua tu. Bukan kita tak lintas benda ni. Elok, tak elok. Dia lintas. Dia trigger dalam diri kita. Nak buat ke? Tak elok ni. Dia ada. Dia datang lintasan tersebut. Cuma kita ambil yang mana. So mudah-mudahan Allah memelihara kita berada di atas jalan takwa. Ini mukadimah tuan-tuan. Saya suka sangat bercakap tentang hal ini. Kerana apa? Kerana dia nak bawa diri kita untuk manusia yang lebih baik sebelum kita balik jumpa Allah. Wallahu'alam, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.